Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini bilangan kes sembuh daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 1,144 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 adalah 59,061 kes, iaitu bersamaan dengan 84.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 4 Disember 2020, negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak 1,141 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 70,236 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah sebanyak 10,799 kes. Daripada jumlah kes baru pada hari ini, 3 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 1,138 kes. Negeri-negeri di Lembah Kelang melaporkan jumlah kes harian sebanyak 578 kes, iaitu bersamaan dengan 50.7%. Negeri Selangor dan Sabah masing-masing melaporkan jumlah kes harian tertinggi, iaitu 320 kes, bersamaan dengan 28%. Ini diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 256 kes, iaitu bersama dengan 22.4%. Sebanyak 32 kes atau 2.8% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di pusat tahanan sementara dan penjara, yang membabitkan kluster tembok 18 kes, kluster penjara Jalan Harapan 6 kes, kluster Bakti 4 kes, kluster pusat tahanan sementara Sibuga 3 kes dan kluster penjara Reman 1 kes. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di lampiran 1 dan 2 yang disertakan bersama dengan kenyataan media ini. Sehingga kini terdapat 129 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 53 kes memerlukan bantuan pernafasan. Untuk makluman, tiada pertambahan kes kematian daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal 376 kes, iaitu bersamaan dengan 0.54% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan terdapat 8 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster tapak bena muda. Kluster ini melibatkan daerah Titi Wangsa, Lembah Pantai dan Kepung di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes awal dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 4 Disember 2020, hasil saringan bersasar di tempat kerja. Sehingga 4 Disember 2020, sejumlah 346 individu telah disaring, di mana 11 kes dikesan positif COVID-19. Kluster kedua ialah kluster tapak bena galeri. Kluster ini melibatkan daerah Lembah Pantai dan Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes awal dalam kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 2 Disember 2020, hasil saringan bersasar di sebuah tapak pembinaan. Sehingga 4 Disember, sejumlah 232 individu telah pun disaring, di mana 16 kes dikesan positif COVID-19. Kluster ketiga ialah kluster Bukit Dalam. Kluster ini melibatkan daerah Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks iaitu kes ke-65,320 telah dilaporkan positif pada 30 November 2020, hasil saringan individu bergejala. Sehingga 4 Disember 2020, sejumlah 59 individu telah disaring, di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19. Kluster yang keempat ialah kluster Cempaka. Kluster ini melibatkan daerah Kulai dan Keluang di negeri Johor. Kes indeks iaitu kes ke-68,003 yang merupakan kes severe acute respiratory infection telah dilaporkan positif pada 2 Disember 2020. Sehingga 4 Disember, sejumlah 92 individu telah disaring, di mana 10 kes telah dikesan positif. Kluster yang kelima ialah kluster Sungai Cincin. Kluster ini melibatkan daerah Padang di negeri Perak, daerah Segamat di negeri Johor dan daerah Kelang di negeri Selangor. Kes indeks iaitu kes ke-67,087 telah dilaporkan positif pada 1 Disember 2020, hasil saringan individu bergejala sehingga 4 Disember 2020.
Sejumlah 32 individu telah disaring, di mana 15 kes dikesan positif COVID-19. Kluster yang keenam ialah kluster Huma. Kluster ini melibatkan daerah Pasir Putih dan Kota Baru di negeri Kelantan. Kes indeks iaitu kes ke-68,020 telah dilaporkan positif pada 2 Disember 2020 hasil saringan kontak rapat. Sehingga 4 Disember, sejumlah 80 individu telah pun disaring, di mana 20 kes positif telah dikesan. Kluster ketujuh adalah kluster Jalan Genting. Kluster ini melibatkan daerah Titiwangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Bentong di negeri Pahang. Kes indeks iaitu kes ke-66,878 telah pun dilaporkan positif pada 1 Disember hasil saringan tempat kerja. Sehingga 3 Disember 2020, sejumlah 21 individu telah disaring, di mana 14 kes dikesan positif COVID-19. Kluster yang terakhir adalah kluster Atabara. Kluster ini melibatkan daerah Kuantan dan Pekan di negeri Pahang. Kes indeks iaitu kes ke-68,017 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 2 Disember 2020. Hasil saringan individu bergejala. Sehingga 4 Disember, sejumlah 53 individu telah pun disaring, di mana 5 kes telah dikesan positif COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Elakkan 3S, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu amalkan wash, wear dan warn. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, kita perhatikan kepada model kes seharian COVID-19 dan juga fokus ataupun lamalan kes di Malaysia dari 12 September hingga 15 Disember 2020. Dan kita lihat semalam tercatat iaitu kes yang kita dapati ialah 1075 dan ini meletakkan kadar kebolehjangkitan di seluruh negara ialah 0.98. Jadi sasaran kita ialah untuk menurunkan lagi kadar kebolehjangkitan kepada 0.5. Dan ada perkembangan terbaik hari ini juga kita dapati ada 1141 kes. Jadi mungkin kadar kebolehjangkitan masih lebih kurang 0.99 ataupun 1.0. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara Malaysia dan Pemasautin tetap yang positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April hingga 4 Disember adalah sejumlah 1,347 kes. Dan pada hari ini ada 3 kes import, iaitu masing-masing 1 kes yang pulang dari Indonesia, Bangladesh dan juga Emirates Arab Bersatu. Setakat 4 Disember 2020, sejumlah 381 kluster telah pun dilaporkan dan 193 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari, termasuk 4 kluster pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Central, melibatkan 19 kes dan juga 1 kes kematian. Kluster yang kedua ialah kluster Bandaran, melibatkan 18 kes dan tiada kes kematian. Dan kluster yang ketiga ialah kluster ramai-ramai, iaitu di Sandakan Sabah, melibatkan 278 kes dan juga 1 kematian. Kluster yang terakhir ialah kluster Kolong, iaitu di Keningau Sabah, melibatkan 33 kes dan tiada kes kematian. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 4 Disember 2020 adalah sejumlah 188 kes, termasuk 8 kes 188 kluster, termasuk 8 kluster pada hari ini. Daripada 188 kluster aktif, 49 kluster ada pertambahan kes dan 139 kluster tiada pertambahan kes. Kluster yang pertama ialah kluster tapak bena putih lama dan kluster ini ada pertambahan 159 kes, jumlah kes 372 dan jumlah yang disaring setakat ini 820. Kluster teratai masih ada pertambahan 62 kes, jumlah kes setakat ini ialah 5,156
Jumlah yang disaring ialah 6,632. Kluster tapak bina Daman Lela masih ada pertambahan 58 kes. Jumlah kes adalah 1,646. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 3,500. Kluster hentian masih ada pertambahan kes iaitu 38. Jumlah kes 1,386. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 11,263. Kluster Batu Tujuh masih ada pertambahan 30 kes, jumlah kes adalah 324, jumlah yang disaring 3,679. Seterusnya, kluster Beringin ada pertambahan 28 kes, jumlah kes 221, jumlah yang disaring adalah 15,007 kes. Kluster Ria 30 di Tawaran Sabah ada pertambahan 22 kes, jumlah kes 369, jumlah yang disaring adalah 3,138. Kluster Bah Manggis masih ada pertambahan kes iaitu 21. Jumlah kes 229, jumlah yang disaring 2,367. Kluster Perigi masih ada pertambahan 19 kes, jumlah kes 801, jumlah yang disaring setakat ini adalah 1,070. Kluster Huma di Kelantan ada pertambahan 19 kes, jumlah kes 20, jumlah yang disaring 80. Kluster Tembok masih ada pertambahan 18 kes, jumlah yang disaring jumlah kes adalah 2,290, jumlah yang disaring adalah 10,355. Kluster Kearah Munting di Sandakan Sabah masih ada pertambahan 15 kes, jumlah kes 99, jumlah yang disaring 109. Kluster Bayan Indah ada pertambahan 14 kes, jumlah kes 258, jumlah yang disaring 3,477. Kluster Jalan Genting ada pertambahan 13 kes, jumlah kes ialah 14, jumlah disaring 21. Kluster Enggor ada pertambahan 12 kes, jumlah kes 317, jumlah yang disaring ialah 1,791. Kluster baru iaitu kluster tapak bina muda di Kuala Lumpur ada pertambahan 11 kes, jumlah kes ialah 11, jumlah yang disaring ialah 346. Kluster usaha masih ada pertambahan 9 kes, jumlah kes 408 dan jumlah yang disaring ialah 663. Kluster Nibong di Johor masih ada pertambahan 8 kes, jumlah kes 40, jumlah yang disaring ialah 438. Kluster Cempaka di Johor ada pertambahan 8 kes, jumlah kes ialah 10 dan jumlah yang disaring ialah 92. Kluster-kluster seterusnya sila rujuk kepada lampiran dalam kenyataan media. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 62 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 3 Disember 2020 adalah sejumlah 59,485 ujian. Semalam kita berjaya melaksanakan 26,895 ujian iaitu bersamaan dengan 45%. Juga dimaklumkan kapasiti harian 4 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 3 Disember 2020 adalah sejumlah 2,750. Semalam keempat-empat makmal di negeri Sabah berjaya melaksanakan 2,335 ujian RT-PCR iaitu bersama dengan 85%. Laporan sampel daripada negeri Sabah dan Labuan yang dihantar ke Semenanjung Malaysia melalui TUDM dan pos laju dari 5 Oktober 2020 sehingga 2 Disember 2020 adalah seperti berikut, iaitu untuk negeri Sabah jumlah 57,311. Untuk wilayah Persekutuan Labuan jumlah yang dihantar ialah 24,478. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen seluruh negara setakat 3 Disember 2020 adalah sejumlah 568,542 ujian. Daripada jumlah tersebut, 10,778 ujian adalah positif bersama dengan 1.9%. Laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen di negeri Sabah sahaja setakat 3 Disember 2020 adalah sejumlah 206,864 ujian. Daripada jumlah tersebut, 9,156 ujian adalah dikesan positif COVID-19 sama dengan 4.4%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan
1,141 kes telah dilaporkan dengan 8 kluster baru dan 4 kluster telah pun tamat pemantauan untuk tempoh 28 hari dan tiada kes kematian dilaporkan pada hari ini. Dan saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, dipersilakan. Faham? Terima kasih. Jadi saya jawab soalan kedua dulu. Jadi saya masih belum lagi terima laporan lengkap daripada kejadian kebakaran tersebut. Tetapi ini mungkin bukan berkenaan dengan ventilator sebab kita ada lebih kurang 1,556 ventilator dan yang kita guna pakai sekarang ni pun kurang pada 100 ventilator. Jadi kapasiti ventilator tu ada. Jadi dan ini ialah ventilator yang baru yang kita telah perolehi ketika gelombang kedua. Jadi mungkin bukan masalah ventilator tetapi kita tunggu siasatan penuh daripada pihak kejuruteraan untuk kita dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Yang kedua ialah isu sama ada kluster baru. Memang betul sejumlah 90 kes yang melibatkan sebuah tempat kerja di Bangi telah dilaporkan, di mana 87 kes adalah kes sedia ada dan 3 kes merupakan kes baru yang dilaporkan pada hari ini. Jadi ini adalah kesemua kes adalah berkaitan dengan kluster hentian dan bukan kes baru. Jadi kalau kita lihat pada kluster hentian hari ini ada pertambahan 38 kes menjadikan jumlah 1,386 dan setakat ini kita telah pun menjalankan saringan kepada 11,268 individu. Jadi ini kluster ini telah juga merebak di kawasan Bangi dan Kajang dan sebagainya. Jadi tindakan kita ialah kita mempergiatkan lagi aktiviti pengesanan kes kepada yang berkaitan dengan kluster ini. Jadi ini bukan kluster baru tapi kluster yang sedia ada iaitu kluster hentian. Good evening, Dato Sri. I have 2 questions. The first question is, are there any pandemic containment policy or the prevention measures, adjustments, such as foreigner coming into border or 14 days quarantine? So what kind of change will be? Is the first question. All right. So the first question is, in regards to any change of policy for foreigners coming to our country, they will be tested at the airport as well as will be quarantined 14 days. So as it is, we are still following the old policy. That's 14 days quarantine, and they will be tested day 1 and also day 13. However, we are in the process of reviewing more data showing whether we can actually shorten the quarantine for 14 days. As you are aware, that some countries quarantine for 7 days or even 10 days. So, but we need to be substantiated with data. So we are reviewing the data. Certainly, when we look into the day 13, from our data, so we swab them or we test them day 1 as well as day 13, or if they have symptoms during the quarantine. So it will be taken into consideration to repeat the swab. So far, I think it has worked well, but we are looking into the current data, whether can we actually shorten the period of quarantine. Say, for example, from 14 days to 12 days or even to 10 days. And what is the risk? Certainly, when we shorten the quarantine, for example, 10 days, the risk is probably about 5%. So we need to manage the risk. But we are reviewing the data before we can change any of our policies.
Yeah, thank you. And my second question is, it is said that Malaysia has obtained some data of the phase 3 vaccine trials in other countries, and the phase 3 trial of Chinese vaccines have been launched locally from this month. So can you introduce some details about this issue? Thank you. Yes, thank you for the question. So at the moment, we've been informed that 12 vaccines have been in the third, phase 3 clinical trials. 12. Our negotiation, and we have contacted 10 companies looking into the clinical trial. But so far, we have not received any phase 3 clinical trial reports. But the Ministry of Health will embark on a phase 3 clinical trial that is using the inactivated virus vaccine that is developed by the Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences in Beijing. So this is after following the phase 1 and phase 2 clinical trial shows the vaccine is safe and have a good results. So and able to elicit adequate antibody response. However, now we are embarking on a phase 3 clinical trial in our population. So by doing so, we hope that, because we have a diverse in terms of population here, and we want to see the effect of the vaccine in our clinical trials in Malaysian population. So this is what we have looked into it. And the study aims to further investigate the safety and efficacy. Then the study has also been registered under National Medical Research Registry, and it will be conducted by a principal investigator from Ministry of Health and with the assistance of a local clinical research organization. So this clinical trial will be conducted in the 8 centers in Ministry of Health, namely Hospital Ampang, Hospital Umum Sarawak, Hospital Sungai Buloh, Hospital Pulau Pinang, Hospital Perak Seberang Jaya, Hospital Taiping, Hospital Sultanah Bahia, and Hospital Raja Permaisuri Bainun. So we hope that this clinical trial in Malaysia, so we want to see whether the vaccine is effective in terms of safety and efficacy in our population. It might work in other populations, but what about in Malaysia? So that's the reason why I think this is good that we can embark on this study. We hope that now on the 10th of December, then we are reviewing the Medical Research and Ethics Committee to look into the law and the research ethics. So once approved, then we can probably start the study end of the month or even next year. So that's the process that we are put in place. But how many people will include in the trial, and who will attend this trial? So from the 8 hospitals, we probably estimated about 3,000 participants to this trial. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya dan semua rakyat Malaysia untuk kita sama-sama patuh kepada SOP. Kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga komuniti dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.